أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinan, inayah, kesempatan, ruang yang Allah masih beri lagi kepada kita pada saat ini, pada ketika ini, berkesempatan untuk sama-sama kita melaksanakan, mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Jangan lupa juga tuan-tuan untuk terus niat iktikaf ketika mana berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita itu sentiasa Allah limpahkan kebaikan, keberkatan, maghfirahnya di dalam kehidupan kita insya-Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang ni berada pada bab yang ke-17 dalam buku kita tu, dalam kitab kita, pada muka surat yang ke-30. Bab yang ke-17, dan kalau boleh juga ataupun suka juga untuk saya kongsikan balik berkaitan dengan hadis yang lepas yang kita bincangkan tentang hadis yang ke-32, yang mana Nabi bersabda yang bermaksud Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi padanya, iaitu doa orang yang dizalimi, satu; doa orang yang bermusafir, yang kedua; dan yang ketiganya, doa kedua ibu bapa kepada anaknya. Dan kalau kita tengok hadis ni tuan-tuan, dia berada pada bab menyatakan doa kedua-dua ibu bapa. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita tengok balik hadis yang lepas ni, hadis yang ke-32, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan suatu keadaan yang begitu besar. Begitu besar tu bila? Iaitu bila mana seseorang mak ataupun ayah, ibu ataupun bapa tu mendoakan sesuatu yang buruk kepada anaknya dalam keadaan mak ayah yang sedang kecewa ataupun mak ayah yang sedang tidak redha dengan anaknya. Dan bila mana mereka berdoa tentang keburukan untuk anaknya itu, maka doa itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main, ya. Bahayanya seorang anak ni bila mana buat derhaka, buat kejahatan kepada mak ayah dia, dan bila mak ayah dia tidak redha, dan Nabi kata bila mak ayah dia doakan ala waladih kepada anaknya itu, maka doanya itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi berdasarkan hadis tu, hari ni kita nak masuk hadis yang 33. Hadis yang ke-33. Hadis yang panjang, menceritakan satu kisah. Kisah seorang yang melaksanakan ibadah, tetapi bila mana dia menyebabkan muknya itu terasa hati ataupun kecil hati, dan akhirnya dia dikenakan ujian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu ayah sekalian, kita masuk hari ini hadis yang ke-33 di bawah tajuk yang ke-17 dalam kitab kita, muka surat yang ke-30. Kita baca hadis ni dulu. Hadis marfu'. Haddatsana Ayyash ibn Walid qal haddatsana Abdul A'la qal haddatsana Muhammad ibn Ishaq an Yazid ibn Abdullah ibn Qusay an Muhammad ibn Shurahbil akhi bani Abdiddar an Abi Hurairah qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول ما تكلم مولود من الناس في محد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج قيل يا نبي الله وما صاحب جريج قال فإن جريحا كان رجلا راهبا في سومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل سومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات ثم انصرفت فأتي الملك بتلك امرأة ولدت فقال ممن؟ قالت من جريج قال أصاحب سومعة؟ قالت نعم قال اهدموا سومعته وأتوني به فضربوا سومعة بالفؤوس حتى وقعت فجعلوا يده على عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات فراهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك؟ قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هو ذا في حجرها فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي البقر. قال الملك أن جعلوا سومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. Hadis yang panjang, kisah yang begitu panjang. Sama-sama kita hayati insya-Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkata-kata bayi daripada kalangan manusia di dalam buayat melainkan dua orang ni je. Ya, Nabi kata tak ada pun bayi-bayi yang boleh bercakap dalam buayan ketika mana berada dalam buayan ni melainkan dua orang saja. Siapakah dia? Isa ibnu Maryam dan juga sahib Juraij. Kisah Isa ibnu Maryam tu kita tahulah bagaimana Nabi Isa boleh bercakap ketika berada di dalam pangkuan Maryam untuk mensucikan ibunya Maryam. Dan ada juga satu kisah lagi yang diceritakan dalam kisah ni, seorang bayi ataupun seorang budak kecil dia boleh bercakap walaupun dia dalam keadaan bayi, iaitu sahib Juraij ataupun anak yang difitnah yang merupakan anak kepada si Juraij, seorang yang bernama Juraij ni. Lalu ada yang bertanya, wahai Nabi Allah,
siapakah sahib Jurash itu? Siapakah yang kamu maksudkan Jurash ni? Lalu Nabi SAW telah menjawab, Jurash adalah seorang lelaki rahib yang beribadah di Saumi'ahnya. Saumi'ah ni tempat ibadah. Baik. Jadi sebelum pensyariatan Islam, agama Nabi SAW, dulunya boleh juga seseorang tu melaksanakan ibadah dengan meninggalkan dunia. Maknanya dia buat ibadah semata-mata tanpa langsung ada urusannya dengan dunia. Dan mereka inilah dinamakan rahib. Jadi si Jurash ni adalah seorang rahib yang dia melaksanakan ibadah di suatu tempat, dan tempatnya itu dinamakan Saumiyahnya. Tempat Saumiyah ni bila mana tengok juga ialah merupakan suatu tempat yang tinggi, jauh dan asing daripada manusia. Dia jauh daripada manusia lah, sebab dia beribadah semata-mata meninggalkan segala urusan dengan dunia. Dan adalah pengembala lembu mengiring gembalaannya di bawah tempat ibadah Jurash. Jurash ni buat ibadah di satu tempat yang tinggi, dan di bawah dia tu ada seorang yang mengembala lembu di bawah tempat ibadah Jurash ni. Dan ada seorang perempuan penduduk kampung tu yang menemui pengembala itu setiap hari. Boleh katakan datang balik, jumpa dengan pengembala yang duduk buat pengembalaan lembu di bawah tempat ibadah Jurash tadi tu. Pada suatu hari datang ibu kepada Jurash ni. Dan kisah ni tadi hadis yang dibawa di bawah tajuk yang menceritakan tentang doa ibu kepada anaknya. Jadi dibawa kisah ni, pada suatu hari ibu kepada Jurash ni datang ke tempat ibadah Jurash. Lalu ibu dia pun panggil, cari Jurash ni, panggil Jurash, wahai Jurash. Dan ketika itu Jurash sedang solat. Maka Jurash berkata dalam hatinya, fi nafsih, dia kata dalam hati dia, dia sedar mak dia datang ni, mak panggil dia. Dan dalam hati dia ketika tu dia sedang solat. Lalu taraddudlah, timbullah perasaan teragak-agak. Kata dalam hati dia, ibuku atau solatku? Ni hati Jurash bermain-main ni. Mak dia sedang panggil, dia pun kata dalam hati dia, mana satu ni? Aku nak solat ke aku nak sahut panggilan ibuku? Ibuku atau solatku? Maka Jurash berpendapat bahawa untuk mengutamakan solatnya. Jadi mak dia panggil kali pertama, dia tolak panggilan tu, dia utamakan solat dia. Kemudian ibunya memanggil lagi dengan nyaring buat kali kedua. Mak dia kata ni duk panggil kali pertama takutlah anak dia tak dengar. Jadi mak dia panggil kali kedua dengan suara yang lebih nyaring berbanding suara yang pertama tadi. Maka berkata lagi Jurash dalam dirinya, ibuku atau solatku? Taraddud lagi ni, kan? Tertukar-tukar lagi ni, mana satu ni? Nak sahut panggilan ibuku ke atau aku nak teruskan solatku? Lalu Jurash memilih untuk mengutamakan solatnya juga. Terus lagi solat, tinggalkan sahutan ibu dia tu. Kemudian ibunya memanggil lagi dengan nyaring buat kali ketiga. Maka berkata Jurash lagi dalam dirinya, ibuku atau solatku? Jurash tetap memilih untuk mengutamakan solatnya. Jadi 3 kali mak dia panggil, dia langsung tak sahut panggilan mak dia itu, dia utamakan solatnya. Maka ketika panggilan ibunya sudah tidak bersahut, ibunya berkata, rasa hati mak dia ni, ibu dia kata apa? Semoga Allah tidak mematikan engkau wahai Jurash sehingga kamu dapat melihat wajah para pelacur. Kemudian ibunya berlalu pergi. Seolah-olah mak dia ni rasa kecil hati, terasa dengan apa yang dibawa, yang dibuat oleh Jurash ni, yang langsung tak menyahut panggilan mak dia ni. Lalu mak dia mendoakan, semoga Allah tidak mematikan kamu ni wahai Jurash sehinggalah kamu nanti dapat melihat wajah para pelacur. Sedangkan dia seorang rahib, kan, orang beribadah. Jadi adalah perkara yang amat-amat buruk bagi diri dia kalau dia dapat melihat wajah para pelacur ni. Baik.
Muslimin muslimat, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab sahutan ni, kita tengok sikit dalam bab sahutan ataupun dalam bab panggilan mak ayah. Bila mana kita sedang melaksanakan solat fardu, mak ayah kita panggil, maka hendaklah kita teruskan solat fardu kita tu. Itu satu. Dan bila mana kita sedang melaksanakan solat sunat dan mak ayah kita panggil, hendaklah kita mengutamakan sahutan mak ayah kita. Ada pandangan ulama menyatakan sedemikian. Dan ada juga pandangan ulama menyatakan bila mana kita sedang melaksanakan solat sunat dan kita rasa kalaulah kita tidak menyahut panggilan mak ayah kita tu menyebabkan mak ayah kita kecil hati, maka kita kena berhenti solat sunat, kena sahut panggilan dia. Tetapi andai katalah dalam kita sedang melaksanakan solat sunat, kita yakin mak ayah kita tak marah pun, kita kenal mak ayah kita ni, mak ayah aku ni tak kisah ni, kalau aku sedang solat dia tak akan marah, maka dalam keadaan sedemikian diutamakan untuk kita terus melaksanakan solat sunat tadi tu. Tu dalam bab cerita dalam keadaan keutamaan, imbangan, mana yang lebih utama kan, nak solat ke nak sahut panggilan mak ayah. Jadi mak ayah pun juga kena faham dalam konteks anak yang sedang melaksanakan ibadah, kita pun nak beri kebaikan untuk diri dia juga kan. Dia nak dapatkan pahala dengan ibadahnya dan juga dia juga nak dapat pahala dengan melaksanakan kebaikan, ketaatan kepada diri mak ayah tersebut. Baik, selesai sampai ke situ, kemudian dibawa menghadap raja perempuan tersebut yang telah melahirkan bayi. Tadi kisah Juraish tadi tuan-tuan, ada seorang pengembala kambing duduk di bawah tempat peribadatan Juraish tu, dan ada seorang perempuan yang datang pergi balik jumpa pengembala kambing tu, dan akhirnya perempuan itu telah melahirkan seorang anak luar nikah, anak tanpa ayah. Lalu raja pun panggil perempuan tu menghadap dengan raja yang telah melahirkan bayi tanpa ayah tadi. Lalu raja itu bertanya kepada perempuan tersebut, dari hubungan dengan siapa anak ini? Lalu perempuan pelacur itu menjawab, Juraish. Raja pun rasa pelik dah ni kan? Macam mana pula si perempuan ni kata sedang melakukan hubungan dengan Juraish, sedangkan kenal Juraish ni seorang yang melaksanakan ibadah. Lalu raja tu tanya balik, Juraish yang kamu maksudkan itu ialah tuan punya tempat peribadatan di atas tempat gunung tadi tu? Perempuan lacur tu jawab, benar. Menipu dah perempuan ni kan? Dia kata benar. Lalu raja berkata, segala bala tentera raja ketika itu, kalian pergi ke tempat peribadatan Juraish dan hancurkan tempat peribadatan Juraish dan bawakan Juraish kepadaku. Raja murka sebab dia duk anggap Juraish ni orang yang hebat, orang yang terkenal, orang yang buat ibadah. Tetapi tiba-tiba perempuan ni kata melakukan zina dengan Juraish. Lalu raja kata, hancurkan tempat ibadah Juraish dan bawakan Juraish jumpa aku. Maka mereka pun menghancurkan tempat peribadatan Juraish dengan kapak sehingga menjadi rata dan mengikat tangan Juraish pada leher. Tangan tu diikat pada leher macam orang bersalah lah kan, dengan talinya, dan membawanya menghadap raja. Dan ketika mana bawa Juraish menghadap raja ni, di tengah-tengah perjalanan Juraish dilalukan di hadapan perempuan-perempuan pelacur. Juraish melihat mereka lalu dia tersenyum. Sebab apa Juraish tersenyum? Sebab Juraish dia teringat balik doa mak dia tadi. Mak dia kata, kamu tak akan mati wahai Juraish, nanti kamu akan berjumpa, dinampakkan di hadapan perempuan-perempuan pelacur. Dan sekarang ni Juraish telah dibawa jumpa raja tu dan dilalukan di hadapan perempuan-perempuan pelacur. Lalu Juraish teringat balik doa mak dia tu, lalu dia tersenyum. Sekarang ni Allah dah kenakan ujian ke atasku disebabkan aku telah melakukan suatu benda yang menyebabkan luka hati mak aku tadi. Dan perempuan-perempuan lacur melihat Juraish di tengah-tengah manusia. Lalu sampai pada raja, dan raja pun tanya kepada Juraish, apa sangkaanmu tentang ini?
Ya, raja tanya Jurash, apa sangkaanmu tentang ini? Lalu Jurash tanya, apa yang engkau maksudkan ni? Jurash pun tak faham apa yang maksud raja ni. Apa yang kamu maksudkan ni? Lalu raja berkata, dia perempuan pelacur itu menyatakan bahawa anaknya daripada hubungannya denganmu. Terkejutlah Jurash ni. Lalu Jurash berkata kepada perempuan pelacur, engkau memang berkata sebegitu ke wahai perempuan? Lalu perempuan pelacur itu pun menjawab, benar. Lalu Jurash berkata, di mana bayi itu? Di mana anak kamu yang kamu kata anak itu adalah hasil perbuatan terkutuk kamu dengan aku? Lalu mereka menjawab, itu bayi itu berada di pangkuan ibunya, berada dekat dengan perempuan pelacur tadi itulah. Maka Jurash pun menghadapnya lalu bertanya, siapakah bapamu? Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi itu menjawab, pengembala lembu. Inilah berbalik-balik kepada asal hadis tadi yang dinyatakan. Nabi kata ada dua orang budak kecil yang boleh menjawab pada waktu kecil, iaitu Isa ibnu Maryam dan juga bayi Jurash ni, bayi yang dikenakan fitnah melakukan kejahatan dengan Jurash ni. Jadi bayi itu boleh menjawab dalam keadaan dia kecil. Dia kata yang buat kejahatan dengan mak aku ni, yang buat zina dengan mak aku ni adalah pengembala lembu yang duduk di bawah tempat peribadatan Jurash tadi. Lalu raja pun rasa malulah, kan? Cepat sangat buat tindakan, pergi roboh rumah ibadah Jurash dan sebagainya. Lalu raja berkata, apakah mahu kami bangunkan rumah ibadahmu daripada emas, wahai Jurash? Raja rasa bersalah dah ni, tuan-tuan. Dia pun tanya, tawarkan balik kepada Jurash, kamu nak kami bangunkan balik rumah ibadah kamu dengan emas? Jurash menjawab, tidak, tak nak. Raja kata lagi, daripada perak? Jurash menjawab, tidak. Raja berkata lagi, lalu dari apa akan kami bangunkan rumah ibadahmu? Lalu Jurash menjawab, kembalikan seperti asalnya. Dan raja bertanya, apakah yang membuat engkau tersenyum tadi? Lalu Jurash pun menjawab, untuk satu perkara yang telah aku mengetahuinya, bahawasanya telah sampai dimakbulkan doa ibuku padaku. Kemudian Jurash pun menceritakan kepada mereka apa yang telah berlaku ke atas dirinya disebabkan ibunya telah rasa kecil hati di atas kelakuan dirinya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang panjang dalam Quran ada juga menceritakan kisah-kisah terdahulu. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan juga tentang kisah-kisah yang lampau, ya, kisah-kisah yang dulu. Kisah-kisah yang terdahulu ni diceritakan balik kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini ada beberapa sebab, ya. Yang pertama, nak menunjukkan bahawasanya metod seorang pendakwah ni supaya manusia yang mendengarnya itu tidak rasa bosan. Dipelbagaikan metod dakwah tu. Ada kalanya Nabi cerita dakwah Nabi itu kepada umat Islam dengan menceritakan tentang ganjaran baik yang kita akan dapat. Banyak hadis-hadis Nabi cerita tentang ganjaran-ganjaran baik. Ada kalanya Nabi cerita tentang ganjaran-ganjaran ataupun akibat-akibat buruk yang akan dapat disebabkan larangan-larangan yang tak boleh kita buat. Ada juga Nabi kata sedemikian. Jangan buat benda ni, naha benda ni, larangan benda ni, larangan perkara ni. Dan ada juga keadaan-keadaan yang Nabi ceritakan tu supaya manusia nak faham. Nabi buat perumpamaan, kan? Nabi kata ibarat manusia, hubungan manusia dengan manusia yang lain macam satu tubuh, cubit peha kanan terasa peha kiri, kan? Dibuat perumpamaan. Dan ada juga Nabi bawa kisah-kisah terdahulu ni supaya kita ni mempunyai suatu perasaan, suatu rasa yang kita duduk pada tempat tu, yang kita boleh hayati keadaan itu dan kita mengambil pengajaran di sebalik kisah tersebut. Samalah dengan kisah Jurash ni, tuan-tuan, kan?
Nabi bawa kisah yang panjang, bukan kisah semata-mata, cuma Nabi nak cerita kepada kita bahawasanya sangat-sangat penting untuk kita menjaga hati kedua orang tua kita. Ya, dan amat-amat penting kita perlu beri perhatian di atas doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kita. Ya, bila mak ayah berdoa ni jangan main-main, kan? Jangan main-main. Doa mereka itu insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, selesai hadis yang ke-33. Baik. Seterusnya hadis yang ke-34 masuk pada bab yang ke-18. Bab 18 ni mungkin bab ni jarang sikit berlaku dalam kehidupan kita lah. Bab 18, bab ardil Islam alal ummi nasraniyah. Bab pada menyatakan, menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani. Ya, seorang mak ataupun seorang ayah yang bukan beragama Islam, dan seseorang ni dia cuba sedaya upaya untuk dakwah kepada mak dia, kepada ayah dia untuk memeluk Islam. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala bawa hadis dalam menceritakan bab ni. Hadis yang ke-34, hadis marfu'. Haddatsana Abu Walid Hisham ibn Abdul Malik قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادع الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادع الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, tidak ada seorang pun daripada kaum Yahudi dan Nasrani yang telah mendengar tentang aku kecuali pasti dia mencintai aku, dan sesungguhnya ibuku, aku berharap dia memeluk Islam. Waktu ni ketika mana Abu Hurairah ni nak sangat-sangat mak dia ni memeluk Islam, kan? Dia harap sangat-sangat mak dia ni memeluk Islam. Berapa kali dah dia ajak mak dia supaya memeluk Islam, lalu apa mak dia kata? Mak dia kata tetapi dia enggan. Inni ummi kuntu uriduha 'ala al-Islam fata'ba. Mak dia kata ni aku enggan. Lalu aku katakan kepadanya sekali lagi. Abu Hurairah ajak lagi mak dia ni supaya memeluk Islam. Lalu dia tetap enggan. Dan bila mana dah usaha banyak kali ni, lalu apa Abu Hurairah buat, tuan-tuan? Abu Hurairah pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu, dan Abu Hurairah merayu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha laha fada'a ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Wahai Rasulullah, aku tolong, aku mohon kepada engkau, doalah kepada Allah untuknya. Doalah kepada Allah supaya mak aku ni memeluk Islam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan. Kemudian aku mendatangi ibuku dan ku dapati pintunya tertutup. Pergi tengok mak dia balik ni, Abu Hurairah pergi tengok, jumpa mak dia balik, tengok mak dia sedang tutup pintu rumah, pintu bilik dia tu. Lalu ibunya berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah Islam. Maka aku mengkhabarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila mana mak dia telah masuk Islam ni, Abu Hurairah pergi jumpa balik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku katakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau doakanlah kepada Allah untuk aku dan ibuku. Abu Hurairah minta pula doa sekali lagi, ya Rasulullah, alhamdulillah mak aku dah masuk Islam ni, maka sekarang ni aku minta kepada engkau ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah untuk aku dan ibuku. Lalu Nabi SAW berdoa, ya Allah, hamba-Mu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah keduanya dicintai di kalangan manusia. Ya, hadis ni menceritakan tentang bagaimana usahanya Abu Hurairah dalam menawarkan ataupun mengajak maknya untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan ataupun pengajaran daripada hadis ni, yang pertama kita nak faham juga, anak kepada mak ni ada tanggungjawab juga. Kalau kita tengok seorang mak ataupun seorang ayah yang jauh daripada agama Islam, maka kita kena ajak dia dakwah ilal khair, dakwah ke arah kebaikan. Tu yang dah Islam tapi jauh daripada Islam. Dia memang Islam dah, kan? Tapi tengok mak ayah kita ni ada masalah sikit, kan? Mungkin jarang-jarang solat, jarang-jarang, jauh daripada buat kebaikan. Maka di situ tugas kepada kita seorang anak ni dakwah ilal khair, dakwah ke arah kebaikan. Dan yang keduanya, bagi mereka-mereka yang mak ayahnya bukan Islam, yang ni yang disebutkan sebagai dakwah ilal Islam, kan? Menyeru ataupun mengajak kepada mak ayah untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks dakwah ni juga kita kena faham, di sini juga menunjukkan berapa banyak kali Abu Hurairah ni ajak mak dia. Maksudnya di situ ada usaha, tuan-tuan. Sama jugalah dalam konteks kehidupan kita. Dalam konteks kita nak ajak orang buat baik sekalipun, perlu kepada usaha dan perlu kepada acap kali, banyak kali. Anak-anak kita pun, kan? Kita nak ajak mereka ni supaya berubah ke arah kebaikan. Mungkin kita cakap sekali tak dengar lagi. Perlu kepada permulangan, usaha yang banyak. Itu satu. Dan kita ingat juga hebatnya konsep doa, kan? Yang pernahnya kita doa dalam lepas solat pun, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, kan? Wahai Allah yang membolak-balikkan hati kita ni. Hati manusia ni pun, hati dalam bahasa Arab disebutkan qalbun. Sebab apa dinamakan qalbun? Sebab hati manusia ni boleh bertukar-tukar. Mungkin kita kata, nampak susah dah dia ni kalau nak ajak ke arah kebaikan. Tetapi ingat, dengan usaha dan dengan doa, hati ni adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh membolak-balikkan hati manusia. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah tetapkan hati kita ni di atas agama dan juga di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga juga berdasarkan hadis ni, jangan benci seseorang, tetapi bencilah tabiat ataupun perkara keburukan seseorang. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, bila mana ada orang buat jahat, kita sebenarnya tak boleh benci diri dia, ya? Tak boleh benci diri dia. Tetapi yang disuruh kita benci itu ialah perangai ataupun tabiat yang ada pada diri dia. Ada sahabat kita ni buat jahat, kita bukan main duk kutuk dia, duk marah dia. Tapi tanam dalam hati kita ni suatu doa, suatu usaha, mudah-mudahan dia berubah, dia dapat hidayah. Kita tak benci pun diri dia, tapi kita benci perangai jahat yang ada dalam diri dia. Banyakkan doa. Ad-doa silahul mu'min, senjata kepada orang-orang yang beriman. Bila mana kita usaha, kita berdoa, insya-Allah Allah akan tolong di dalam kehidupan kita. Baik. Bab yang seterusnya, bab yang ke-19. Ni masuk pula bab yang menceritakan tentang bagaimana kita nak buat baik, nak buat ketaatan kepada orang tua yang dah meninggal dunia. Bab yang ke-19 ni
birril walidain ba'da mautihima, bab pada menyatakan berbakti kepada kedua-dua ibu bapa setelah kematian mereka berdua. Kan? Mereka dah mati dah, mereka dah berada di alam barzakh. Yang untung lagi bila mak ayah ada kat atas dunia ni, banyak peluang kebaikan kita boleh buat. Tetapi ingat juga, kan, Imam Bukhari bawa di sini ada juga beberapa hadis yang menceritakan bila mana mak ayah kita mati berada di alam barzakh, masih ada lagi peluang untuk kita berbakti, buat baik kepada mereka. Hadis yang ke-35, hadis marfu'. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Abdurrahman ibn Ghasil qala akhbarani Usaid ibn Ali ibn Ubayd an abih annahu sami'a Aba Usaid yuhaddithu al-qawm qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال 4 الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. Abu Usaid pernah menceritakan pada satu kaum. Dia berkata, adalah kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka nampak ada seorang lelaki ni. Ada rajul ni datang, seorang lelaki datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah akan kekal sesuatu daripada kebaikan kepada kedua-dua ibu bapaku selepas kewafatan mereka berdua sehingga aku dapat berbakti kepada keduanya? Seolah-olah soalan dia kata tu, ya Rasulullah, ada tak lagi bakti ataupun kebaikan yang aku boleh buat untuk mak ayah aku, yang mana mak ayah aku ni telah meninggal dunia? Apa jawab Nabi, tuan-tuan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, masih ada, dan ada 4 perkara. Arba'ah khisal. Ada 4 perkara yang kamu boleh buat yang menunjukkan kamu akan melaksanakan ketaatan kebaikan kepada kedua ibu bapa kamu. Yang pertamanya, mendoakan keduanya. Sebab itulah juga dalam solat kita jangan lupa, ya, untuk melaksanakan ataupun membacakan doa untuk kedua ibu bapa kita. Ni Nabi kata ni, bila mana kita doa kepada kedua ibu bapa kita, itu juga menunjukkan bahawasanya kita sedang melakukan kebaikan ataupun ketaatan kepadanya. Ya, mendoakan kebaikan untuk kedua ibu bapa kita, termasuklah doa supaya dicucuri rahmat, ya, doa supaya diperluaskan kuburnya, diberkati kehidupannya di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kebaikan. Dan yang keduanya, walistighfar lahuma, memohon keampunan untuk keduanya. Nabi asingkan, tuan-tuan, mendoakan untuk mak ayah dengan memohon keampunan untuk mak ayah. Doa untuk mak ayah tu dah termasuk dalam konteks ataupun keadaan buat baik kepada kedua ibu bapa. Begitu juga dalam konteks memohon keampunan untuk keduanya. Kan? Banyakkan doa untuk mohon keampunan untuk kedua ibu bapa kita. Termasuk juga dalam bab buat baik kepada mak ayah yang telah meninggal dunia. Yang seterusnya, memenuhi janji keduanya. Tengok balik ke atas dunia ni, mak ayah ni ada tak buat wasiat, ataupun ada janji-janji, ataupun ada hutang-hutang yang belum diselesaikan. Memenuhi janji keduanya itu juga merupakan antara cara nak buat baik bagi mereka-mereka yang telah mak ayahnya itu menemui Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghormati rakan taulan keduanya. Dahulu masa mak ayah kita hidup, kita kenal siapa sahabat dia, siapa kawan-kawan dia, kan? Jadi bila mana mereka telah meninggal dunia, kita jumpa balik sahabat-sahabat mak ayah kita, rakan taulan mak ayah kita yang dia baik waktu mereka hidup dulu, buat baik dengan mereka.
tolong mereka, ziarah mereka, jaga sahabat-sahabat mak ayah kita ni, maka itu juga termasuk dalam bab buat baik kepada mak ayah yang telah meninggal dunia. Dan yang terakhir, menyambung hubungan kekeluargaan yang tidak kalian dapat melainkan daripada keduanya. Hubungan kekeluargaan ni jugalah termasuk dengan buat baik kepada pakcik-pakcik kita, adik-beradik mak ayah kita, saudara-saudara kita yang dekat dengan mak ayah kita, sambung silaturahim. Walaupun mak ayah kita telah tak ada, tapi kita tetap juga ada hubungan kekeluargaan dengan pak saudara kita, dengan mak saudara kita. Kita jaga hubungan itu juga, dan ini merupakan antara cara untuk berbakti melaksanakan ketaatan kepada mak ayah walaupun mak ayah kita telah meninggal dunia. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dulu pada bab yang ke-35, hadis yang ke-35, dan di sini juga Ustaz kongsikan beberapa kesimpulan ataupun khulasah yang sama-sama kita nak ambil pada hari ini. Yang pertamanya tadi, hadis yang begitu panjang menceritakan tentang Juraij. Pentingnya, hebatnya doa mak ayah. Dalam kehidupan kita juga, jangan lupa ada mak ayah, balik jumpa mak ayah, beritahu mak ayah, doakan kebaikan kehidupan kita. Ya Allah, jumpa mak, jumpa ayah, wahai ibu, wahai ayah, doakan kebahagiaan kami, doakan kebaikan kehidupan kami. Sebab doa mak ayah itu adalah doa yang sangat mustajab. Jangan sewenang-wenangnya buat hati mereka ni dilukai, terasa dan sebagainya. Yang kedua juga, bagaimana kita nak menceritakan tentang masih ada lagi tawaran daripada Nabi SAW untuk melakukan bakti kedua ibu bapa kita walaupun ibu bapa kita telah meninggal dunia. Antaranya yang diceritakan oleh Nabi SAW tadi, perbanyakkan doa untuk mereka, perbanyakkan mohon keampunan untuk mereka, buat baik kepada kawan-kawan mereka, rakan taulan mereka yang kita kenal, dan buat baik juga kepada sanak saudara yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita, pakcik, makcik, pak saudara, mak saudara dan sebagainya. Terus jaga ikatan kekeluargaan itu, dan itu juga merupakan antara amalan untuk kita melakukan amal bakti kepada kedua ibu bapa walaupun mereka telah meninggal dunia. Dan hadis itu juga mafhum mukhalafah yang lain juga yang memberitahu kepada kita tuan-tuan bahawasanya amat-amat hebat, amat-amat penting, amat-amat bahagia bagi mereka yang masih lagi ada mak ayah ke atas dunia ni, kerana masih banyak lagi ruang untuk kita melaksanakan kebaikan, ketaatan kepada mak ayah kita. Adapun yang telah meninggal dunia, dia agak terhad. Walaupun begitu, masih ada peluang lagi untuk berbakti kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Segala kekurangan, kelemahan, saya mohon maaf. Yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.